Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membincangkan tentang pengawalan dan pengawasan yang merupakan elemen keempat dalam suatu proses pengurusan. Di dalam video ini saya akan bincangkan tentang definisi pengawasan, model pengawasan, proses pengawasan dan pengawalan, kaedah pengawasan dan pengawalan serta teknik pengawasan dan pengawalan. Pendahuluan. Pengawasan merupakan salah satu bahagian daripada pengurusan. Seperti mana yang menyatakan sebelum ini, pengawasan merupakan elemen keempat dalam proses pengurusan, iaitu selepas perancangan, penyusunan dan kepimpinan. Walau bagaimanapun, ia tidak bermaksud bahawa pengawasan ini merupakan proses terakhir yang perlu dilakukan. Sebenarnya, pengawasan ini berlaku dalam setiap proses, iaitu bermula dari perancangan, penyusunan, kepimpinan, membuat keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut. Maka fungsi pengawasan ialah pertama, memastikan segala urusan pengurusan berjalan lancar mengikut perancangan ditetapkan. Seterusnya, pengawasan juga mampu mendedahkan mana-mana kesilapan yang berlaku dalam pengurusan. Kerana walaupun perancangan dan penyusunan yang terbaik telah dibuat, mungkin terdapat kelemahan yang tidak diketahui. Maka dengan adanya pengawasan, sebarang kelemahan atau kesilapan dapat dikenal pasti. Rentetan dari situ juga tindakan segera dapat diambil bagi membetulkan kesilapan atau penyelewengan yang berlaku berdasarkan lunas undang-undang. Seterusnya, dengan adanya tindakan segera, maka sudah pasti ia dapat menjamin keutuhan organisasi kerana kesilapan dan penyelewengan dapat diminimalkan. Dan terakhir sekali ialah amar makruf dan nahi munkar. Ini membezakan fungsi pengawasan dalam Islam berbanding dengan konvensional, di mana pengawasan berfungsi untuk memastikan perkara yang baik itu dapat dijalankan dengan lancar dan perkara yang buruk ataupun kemungkaran itu dapat dielakkan. Definisi pengawasan. Terdapat beberapa definisi mengenai pengawasan. Kalau bagaimanapun di sini saya bawakan dua daripadanya, iaitu pertama daripada Azman Cik Omar yang mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses dalam menentukan kerja atau aktiviti yang dilakukan atau terdapat dalam organisasi supaya berjalan lancar mengikut perancangan sedia ada. Kedua pula ialah definisi yang diberikan oleh Jafar Muhammad yang merujuk kepada suatu proses menentukan atau menjamin supaya kegiatan organisasi ke arah pencapaian matlamat yang ditetapkan. Secara ringkasnya, pengawasan bukan suatu proses bagi mengawal selia sebarang aktiviti ataupun tindakan dalam gerak kerja bagi memastikan perancangan, matlamat, visi dan misi suatu organisasi itu dapat dicapai. Dalil keperluan pengawasan. Apabila kita membicarakan pengawasan dari perspektif Islam, maka sudah pasti tidak lari daripada membicarakan tentang dalil-dalil yang menunjukkan keperluan pengawasan dalam Islam. Di sini saya bawakan dua daripadanya, iaitu dari ayat Quran surah At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang bermaksud, dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Maka perkataan fasayarallahu amalakum, itu menunjukkan bahawa terdapat elemen pengawasan di sana, bahawa fasayarallah menunjukkan bahawa maka Allah dan Rasulnya serta orang beriman akan melihat. Melihat itu bukan elemen pengawasan, supaya kita sedar bahawa segala apa yang kita lakukan ini sebenarnya dilihat oleh Allah SWT dan kita bersedia untuk
menghadapi hari akhirat. Ayat yang kedua ialah dari surah Al-Imran ayat 14 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang bermaksud dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru, iaitu berdakwah kepada kebajikan untuk mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, itu buruk dan keji, dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang percaya. Maka perkataan yad'una wa ya'muruna wa yanhauna, ya, menyuruh, menyeru, menyuruh dan melarang, itu menunjukkan bahawa ada elemen pengawasan di situ yang bagi memastikan agama Islam dapat dikembangkan di dunia ini dan kejahatan itu dapat dibasmi. Maka di sini kita perlu fahami bahawa kawalan ataupun pengawasan dalam pengurusan konvensional hanya tumpukan kepada persoalan prestasi, produktiviti dan pengauditan yang merupakan dimensi penting bagi memastikan kecemerlangan pengurusan. Langkah pengawasan dalam Islam melihat lebih jauh daripada itu. Kecemerlangan organisasi berkait rapat dengan kecemerlangan individu dan masyarakat, atau dengan kata lain, budaya kerja yang diamalkan. Dengan kata lain, kawalan ataupun pengawasan dalam Islam tidak sahaja lahir daripada peraturan dan kod etika yang ditetapkan dan seliaan pegawai yang tertentu, malah melibatkan kawalan ketuhanan itu sendiri yang merupakan ketentuan daripada Allah. Model pengawasan. Pengawasan dalam Islam boleh berlaku sama ada berbentuk kendiri, dalaman dan luaran. Bagi pengawasan kendiri, asas pengawasan ini terbit daripada penghayatan terhadap konsep tanggungjawab, kejujuran, keadilan individu dan amanah. Contohnya, seorang pekerja perlu menjaga amanah kerana semuanya akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Ini berdasarkan kepada surah An-Nisa ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah memerintah kamu supaya menunaikan amanah kepada ahlinya, dan sekiranya kamu mengadili di antara manusia, maka hendaklah kamu mengadilinya dengan adil. Selain daripada itu, pekerja juga perlu ada penghayatan konsep ihsan, iaitu konsep bahawa setiap individu itu merasakan diri diperhatikan oleh Allah SWT. Ya, berdasarkan pada hadis Nabi SAW, Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Yang bermaksud ihsan itu ialah seolah kamu melaksanakan ibadah kepada Allah seolah kamu melihat Allah. Dan sekiranya kamu tidak melihat Allah, maka hendaklah kamu merasakan bahawa Allah melihat kamu. Ya, sekiranya kita menghayati konsep ihsan, kita mengaplikasikan konsep ihsan dalam kehidupan kita, sudah pastilah kita sentiasa mengelakkan diri daripada melakukan kemungkaran dan sentiasa melakukan kebaikan dalam kehidupan. Selain itu, setiap pekerja juga perlu ada penghayatan konsep muhasabah diri, menilai diri sendiri sama ada apa yang akan itu baik atau buruk. Ya, sekiranya ini ada dalam setiap pekerja, diamalkan oleh setiap individu, maka sudah pastilah tidak perlu pada pengawasan yang ketat daripada luaran. Namun secara tabiinya manusia melakukan kesilapan. Oleh itu pengawasan perlulah dijadikan tugas kolektif. Manusia tidak boleh menganggap dirinya perfect ataupun sempurna. Ya, kita ni setiap manusia ada kesilapan. Ya, tanpa kita sedari melakukan kesilapan. Jadi sudah pasti kita perlu juga kepada pengawasan dari luaran. Pengawasan yang kedua ialah dalaman. Dalaman di sini maksudnya dalaman dari jabatan sendiri, melalui jabatan-jabatan dalam sebuah organisasi yang bertanggungjawab membuat pemerhatian terhadap pekerja atau peranan seorang ketua mengawasi para pekerjanya. Tadi terdiri daripada individu pekerja itu sendiri. Dalaman di sini melalui daripada jabatan dalam organisasi pula. Ya, sama ada pengawasan daripada pekerja, daripada majikan, ketua ataupun supervisor, ya, penyelia yang lebih tinggi daripada pekerja. Kemudian yang ketiga ialah
pengawasan luaran. Pengawasan ini dilakukan terhadap sesebuah organisasi bagi menjaga kesinambungan keluhuran pekerja dan organisasi dalam mencapai matlamat masing-masing. Biasa pengawasan luaran ini dilakukan oleh pihak luar daripada organisasi yang dilantik khas. Contohnya kalau dalam perbankan Islam, dia ada syariah review dan syariah audit. Syariah review adalah suatu pengawasan pemantauan yang dilakukan oleh jabatan syariah sendiri dalam bank itu sendiri. Tapi syariah audit ialah suatu pasukan yang dilantik daripada pihak luar. Kenapa perlunya pengawasan luaran? Supaya tidak ada bias ataupun berat sebelah dalam melakukan penilaian. Biasalah bila pengawasan ni hanya dalam lingkungan dalaman organisasi, mungkin ada kecenderungan berlakunya ketirisan ataupun usaha untuk melindungi daripada kesilapan itu dilihat oleh pihak luar. Jadi sebab itulah pentingnya ada luaran juga, pengawasan luaran, supaya memastikan audit ataupun pengawasan ataupun kawalan itu dilakukan dengan telus, tidak ada sebarang penyembunyian maklumat dilakukan oleh suatu organisasi. Perbezaan pengawasan dalaman dan luaran. Tadi kita telah lihat terdapat 3 model pengawasan, iaitu model kendiri, dalaman dan luaran. Model kendiri kita sudah faham bahawa suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh diri sendiri. Okey, apakah beza pula antara pengawasan dalaman dan luaran? Kita boleh lihat perbezaannya dari beberapa aspek. Aspek pertama dari skop kerja. Dari skop kerja, kawalan dalaman adalah mengikut bidang yang ditetapkan oleh pihak pengurusan. Manakala bagi kawalan luaran pula, skop kerjanya adalah mengikut peruntukan undang-undang. Maksudnya bagi kawalan luaran, mereka ada undang-undang tertentu yang perlu diperhalusi ataupun yang perlu dilihat. Contohnya akta ataupun enactment tertentu. Dari segi pendekatan pula, kawalan dalaman, pendekatannya adalah untuk memastikan keberkesanan sistem yang berlaku dalam syarikat ataupun dalam organisasi. Memastikan sama ada penyusunan ataupun sistem ataupun operasi yang telah ditetapkan itu teratur ataupun mengikut standard operasi atau tidak. Bagi kawalan luaran pula, untuk memastikan maklumat yang diberikan oleh syarikat ataupun organisasi itu adalah betul ataupun benar. Itu pendekatannya berbeza. Tanggungjawab pula, dari segi tanggungjawab, kawalan dalaman bertanggungjawab kepada pihak pengurusan. Pihak pengurusan. Contohnya syariah review. Pasukan syariah review bertanggungjawab kepada pihak pengurusan bank tersebut. Manakala kawalan luaran pula bertanggungjawab kepada pemegang saham dan pihak berkepentingan yang lain. Sebab itu dia perlu telus dalam memberikan laporan, kerana terdapat pemegang taruh yang berkepentingan dalam suatu organisasi atau syarikat yang perlu mengetahui dengan benar segenap aktiviti yang dilakukan oleh suatu institusi tersebut. Okey, juru audit pula, kawalan dalaman terdiri daripada kaki tangan syarikat itu sendiri, manakala kawalan luaran terdiri daripada individu luar yang bebas dan berkelayakan. Ini bagi mengelakkan berlakunya tindakan berat sebelah, sekiranya ia diambil daripada kaki tangan dalaman. Kebebasan bagi kawalan dalaman, mereka bebas memberi pendapat tetapi masih tertakluk kepada kehendak pihak atasan. Maksudnya, pegawai-pegawai yang dilantik untuk melakukan audit dalaman, mereka bebas untuk memberi pendapat walau bagaimanapun keputusan akhir itu masih tertakluk kepada pihak atasan. Kawalan luaran pula, mereka bebas dari segi pemikiran, kelakuan dan sebagainya. Mereka tidak perlu takut kepada sebarang tindakan yang akan diambil oleh pihak syarikat dan sebagainya. Itu pentingnya perlu ada kawalan luaran. Dan tempoh dalam melakukan pengawasan bagi kawalan dalaman adalah sepanjang tahun, berterusan sepanjang tahun. Manakala kawalan luaran pula biasanya dilakukan dalam tempoh tertentu. Setakat ini dahulu, saya akan sambung dengan saya tentang proses, kaedah dan teknik
pengawasan dalam video yang seterusnya. Terima kasih.